Polis akan mengeluarkan notis tawaran kompensasi. Itu antara mesej yang kita hari ini, hari-hari sepanjang tempoh PKP 13 membantu pesakit COVID-19. Kes kematian angkara COVID-19 di negara ini mencatat peningkatan ketara. Jika sepanjang tahun lalu sekitar 471 korban virus berkenaan dilaporkan, kini jumlahnya melonjak 4 kali ganda hanya dalam tempoh 5 bulan ini. Majoritinya warga emas serta golongan berisiko tinggi dengan penyakit-penyakit kronik. Namun masih ramai tidak cakna dengan hakikat ini. Ya, memang benar. Bukan waris anda yang meninggal dunia. Namun ingat, COVID-19 adalah nyata. Dia tidak mengenal mangsa. Saya Grace Aisyah Kedayan bersama anda berkongsi perkembangan COVID negara dalam COVID Itu Benar. Untuk tengok kubur dia ada di kampus, itu yang sangat kesan. Kalau ikut hati, sanggup sebenarnya. Sama ada dijangkiti ataupun dikuarantinkan, kerana petugas kesihatan yang dijangkiti dan dikuarantinkan bermaksud kita akan kurang petugas yang untuk merawat pesakit di hospital. Say no to vaccine. Jangan tolak vaksin. Don't say no to vaccine. Jangan tolak vaksin. Jangan tolak vaksin. Jangan tolak vaksin. Jangan tolak vaksin. Meskipun pandemik COVID-19 sudah memakan korban lebih 3.4 juta orang di seluruh dunia, di negara ini pula sudah lebih 2,000 kematian. Namun masih ada yang mengambil mudah kesannya, malah ada menganggap ia sebagai satu konspirasi. Hal ini membuatkan para pesakit mahupun waris keluarga yang ditinggalkan oleh korban virus berkenaan berasa kesal dan sakit hati. Bagi Zairul Johari, dia menjadi saksi keganasan virus tersebut hingga meragut nyawa ibu tercinta, Jamaliah Mustajab, 68 tahun. Pada mulanya kami ingat ibu kami tu just sakit demam biasalah. Dia cuba jugalah makan ubat yang doktor bagi sebelum ni lah, seperti Panadol apa semua kan. Tapi tak kebah-kebah juga. So kami decide untuk bawa dia pergi ke hospital lah. Swab test yang pertama mengatakan dia telah dijangkiti COVID. Dalam masa dia dirawat di hospital selama sebulan, 27 hari lah. Saya, kalau tak silap saya 27 hari, hanya 2 hari je sebelum dia ditidurkan tu kami dapat bercakap dengan dia. Kalau tak silap saya jam 9 ke 10 pagi macam tu, doktor ada telefon saya. Dia mengatakan keadaan ibu saya semakin tenat. Tapi doktor mengatakan kemungkinan ibu saya dapat bertahan dalam 2 ke 3 hari lah. Tapi saya tak jangka pada jam pukul 9.40 malam, doktor telefon mengatakan ibu saya telah pergi menghadap Ilahi. Kalau nak diingat tu sedih lah, sebab hari terakhir sebelum dia ditidurkan tu
dia cuma cakap, ibu rindu anak-anak dan cucu. Jangan risau, ibu dekat hospital, ibu akan balik. Kalau abang diberi kesempatan sebelum dia hembuskan nafas terakhir dia, abang minta sangatlah, minta sangat. Apa yang dia sakit tu, abang boleh gantikan. Saya boleh gantikan tempat dia. Sebab dia seorang wanita yang kuat. Dia besarkan kami tanpa ayah. Jadi dia kalau boleh lah, apa segala dosa saya nak minta ampun. Saya nak jaga dia kalau boleh sampai ujung nyawa saya. Pesanan saya, COVID ni memang wujud lah. Memang wujud, cuma kita tak nampak. Pada orang yang dah mengalami macam saya, baru dia tahu macam mana rasa kehilangan orang sayang disebabkan benda ni. Kehilangan orang tersayang buat selama-lamanya tak sama macam kita kehilangan orang berpisah cara hidup. Keberanian, kecekalan, ketahanan mental dan fizikal serta perlu sentiasa bersiap sedia berhadapan tugasan mengurus, memandikan jenazah atau mayat dalam pelbagai bentuk rupa dan keadaan. Sama ada mangsa kemalangan atau pesakit kronik lain, termasuk mereka yang menjadi korban COVID-19. Kita ke Bintulu bersama wartawan Nazaruddin Stanley Kujat yang menyaksikan sendiri pengurusan jenazah atau mayat positif COVID-19 di kawasan berkenaan. Apabila seseorang disahkan meninggal dunia akibat virus COVID-19 atau ujian PCR ke atas si mati menunjukkan ada jangkitan, maka tata cara pengurusannya berbeza dari kebiasaan. Ia melibatkan petugas Kementerian Kesihatan Malaysia, Pejabat Kesihatan Bahagian Bintulu, Jabatan Agama Islam Sarawak JAIS Bintulu dan ejen pengendalian mayat bukan Islam. Kita akan terima notifikasi daripada pihak hospital bahawa ada pesakit COVID-19 yang meninggal ataupun body yang brought in death, maksudnya dibawa, yang sudah meninggal dibawa ke hospital dan kita test dia. Kalau dia ada PCR-nya positif, COVID-19 positif, so dia akan diuruskan sebagai jenazah COVID-19 lah. Bermula di bilik penyimpanan mayat unit forensik Hospital Bintulu, langkah pengecaman mayat oleh waris si mati adalah dengan pematuhan prosedur operasi standard SOP termasuk pemakaian alat perlindungan diri PPE. Bukan sahaja tidak boleh dibawa pulang ke rumah untuk penghormatan terakhir, malah tiada siapa dalam kalangan waris keluarga dapat menyentuh malah melihat wajah si mati buat kali terakhir. Pasukan petugas khas JAIS Bintulu diketuai Ustaz Muhammad Jol Ahmad antara individu yang akan menguruskan jenazah berkenaan. Maka barangkali memang tidak ramai barangkali yang berani tampil, tapi kita alhamdulillah kita di pihak Jabatan Agama dan juga
hospital, PKB dan juga lembaga amanah kebajikan Islam Bintulu mengambil tanggungjawab tersebut untuk menguruskan urusan fardu kifayah umat Islam. Walaupun urusan itu sukar dan berisiko, tetapi atas kewajipan kita sebagai seorang Islam, maka kita mengambil tanggungjawab tersebut dengan penuh rasa tanggungjawab, dan di samping kita mengamalkan SOP-SOP yang telah ditetapkan. Sama seperti pengurusan pesakit COVID-19, pengurusan jenazah korban pandemik itu juga dengan pematuhan SOP yang ketat bagi mengelak jangkitan. Baik, ketika ini adalah persiapan bagi pengurusan mayat COVID-19. Sesuatu yang perlu dilakukan dengan teliti dan mengikut SOP yang telah pun ditetapkan. Beginilah petugas-petugas barisan hadapan KKM kita mengorbankan masa tenaga mereka untuk memastikan pengurusan mayat COVID-19 ini dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Bagi jenazah yang beragama Islam, ia akan dikafankan dan seterusnya ditayamumkan tanpa dimandikan seperti kebiasaan. Setelah itu, Ustaz Jul bersama petugas dari Lembaga Amanah Kebajikan Islam Bintulu, LAKIB dan Masjid Asyakirin Bintulu akan menyembahyangkan jenazah tersebut dan pengurusan seterusnya. Maka kami akan bersiap sedia dengan pasukan task force kami untuk bersedia untuk menguruskan jenazah tersebut, sama ada yang terlibat di tanah perkuburan untuk menggali tanah kubur. Pihak Jabatan Agama Islam menyediakan peralatan kafan, di pihak Lembaga Amanah Kebajikan Islam Bintulu kafan, keranda, van jenazah, dan juga di pihak hospital dan PKB juga bersedia dalam menguruskan jenazah tersebut, dibantu juga oleh pihak polis yang turut menjadi eskort untuk memudahkan pengurusan jenazah sehinggalah ke tanah perkuburan. Setiap langkah termasuk proses sanitasi keranda khas jenazah serta perjalanan ke tanah perkuburan dipantau rapi pihak polis dan petugas KKM. Pihak keluarga mesti berurusan dengan pihak ejen dululah untuk tanah kubur, keranda dengan orang yang menguruskan body itu sendiri. Okay. So bila orang dah settle semua tu, dah confirm dengan ejen, kami orang akan supervise saja ejen untuk buat body itu. Berbeza dengan jenazah Islam, mayat bukan Islam pula diuruskan ejen dilantik oleh keluarga si mati dan kos pengkebumian ditanggung oleh waris. Nasaruddin Stanley Kujat, Berita RTM. Polis akan mengeluarkan notis tawaran Antara mesej yang kita terima. Membantu pesakit-pesakit COVID-19. Kegagalan mematuhi prosedur operasi standard SOP ditetapkan punca peningkatan COVID-19 di negara ini sejak beberapa minggu lalu. Meskipun aktiviti atau majlis sosial dilarang diadakan bagi mengekang penularan COVID-19 dalam kalangan komuniti, masih ada yang ingkar. Situasi itu mengundang kebimbangan semua pihak. Kita jangkakan pada 29 Mei kita akan mencatatkan 5,000 kes, dan pada pertengahan bulan Mei iaitu musim perayaan kita mungkin akan catatkan 3,000 kes. Rata-rata warga kota yang ditemui mengakui pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan di 6 daerah di Selangor dan Kuala Lumpur adalah cara terbaik mengekang penularan jangkitan selain pematuhan SOP yang ketat. Okey, untuk peningkatan secara mendadak macam itu, saya setuju kan. Jika orang terlampau obses dengan rumah terbuka atau berkumpul kan untuk sambutan hari raya. Yang dah kita tak boleh nak apa sebab kita ni
tak pernah lagi kan alami benda-benda macam ni. So dah jadi kebiasaan kita selalu balik kampung apa semua berjumpa, jumpa dengan kawan-kawan semua kan bersalaman semua. So jadi masih mengambil masa jugalah untuk kita biasakan diri dengan format baru ni untuk jaga jarak. Rasa saya nak tinggal rumah, jangan keluar sini pergi tempat lain lah. Rasa tinggal rumah lagi sihat sikit lah. Jangan kumpul dekat makanan, jangan kumpul kawan lah. Kalau boleh guna phone call ke video call macam tu lah. Bagi memastikan pematuhan warga kota, anggota Polis Cawangan Unit Rondaan Bermotosikal URB IPD Damwangi turut membuat rondaan di sekitar kawasan Masjid Jami'. Tanggungjawab kami sebagai penguasa kena kuaskan SOP dan orang awam kena patuh SOP lah. Itu pemantauan so far yang semua ikut SOP lah. Social distance, pakai mask, tempat awam tak boleh beramai-ramai. Jadi Ustaz Kuala akan minta bantuan tim pematuhan lah, tim khas ni untuk pergi ke tempat lokasi yang diarahkan tu untuk mengeluarkan kompaun ataupun diberi nasihat ke apa ke. Peningkatan kes aktif juga menyaksikan kemudahan dan fasiliti di hospital kini semakin sesak. Malah Dewan F di pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 berisiko rendah PKRC 2.0 di Maib Serdang yang sebelum ini ditutup, kini dibuka semula dengan tambahan 1,000 lagi katil untuk pesakit COVID-19. Rincian lanjut bersama Farhana Azwani Ismail. Situasi di PKRC MAEPS 2.0 kini semakin mencabar dengan kemasukan lebih ramai pesakit COVID-19 kategori 3 iaitu mereka yang bergejala dengan radang paru-paru. Menurut pengarahnya Dr. Shahabuddin Ibrahim, Dewan F itu dibuka semula selaras dengan peningkatan angka pesakit COVID-19. Setakat ini PKRC itu mempunyai 5 dewan iaitu Dewan A, B, C, D1 dan DG. Pesakit COVID-19 kategori 1 akan ditempatkan di Dewan F manakala pesakit kategori 3 akan ditempatkan di Dewan A. Hall F tu sebenarnya kita dah pernah gunakan sebelum ni tapi bila angka menurun kita stand down dia, tapi sekarang kita terpaksa buka semula. Tetapi sekarang apa yang kita akan lakukan adalah penambahan katil bagi kategori 3 tersebut kita akan lakukan di Hall A. Hall A dulu kalau kita mungkin puan tahu kita menempatkan pesakit bukan warga negara dengan kapasiti 2,960. Alright. Tetapi sekarang dengan penambahan angka warga negara, especially dengan pesakit kategori 3, kita terpaksa mengubah suai kategori layout kepada Hall A tersebut untuk cater kepada pesakit-pesakit dengan kategori 3 ni sehingga 1,000 buah katil. So kita jangkakan dalam masa 2 minggu ni insyaAllah kita akan mula mengoperasikan kategori 3 ni dengan 1,000 buah katil insyaAllah. Awal Januari lalu, PKRC ini hanya mempunyai 60 katil untuk kategori 3 tetapi kini lebih 700 pesakit direkodkan bagi kategori berkenaan. Mengulas mengenai aduan pesakit untuk memisahkan antara pesakit warga negara dan bukan warga negara pula, Dr. Shahabuddin memaklumkan PKRC akan melakukan penambahbaikan dari semasa ke semasa. Malah ada juga pesakit kategori 1 diberi pilihan untuk kuarantin di hotel atas tanggungan sendiri. Ini adalah sebuah pusat kuarantin. Pusat kuarantin yang dibina segera. Ia bukannya satu yang kita rancang lebih lama untuk berfungsi sebagai sebuah tempat penginapan. Tempat penginapan yang selesa. Dan selesa ni subjektif lah. Kepada setengah orang selesa dia mungkin segitu dah selesa dah. Dan setengah orang mungkin dia mempunyai idea tertentu berkenaan dengan idea keselesaan tadi. Tapi apa yang kita tawarkan juga adalah kita juga mempunyai pilihan kepada pesakit-pesakit untuk pergi ke hotel-hotel kuarantin tersendiri. Tetapi itu atas bukan semua orang yang boleh pergi ke sana, bergantung kepada keadaan pesakit. So insyaAllah kita akan biasanya memberikan kebenaran untuk pesakit untuk pergi ke hotel-hotel kuarantin sekiranya mereka especially dalam kategori 1. 9 Disember lalu, PKRC MAEPS 2.0 telah diaktifkan semula melibatkan lebih 1,000 petugas dari pelbagai agensi.
Setakat ini, PKRC MAEPS telah merawat lebih 93,000 pesakit COVID-19 dengan 3,334 orang masih lagi dirawat buat masa ini. Jadi sama-sama kita doakan agar semua pesakit COVID-19 segera sembuh dan dapat pulang ke pangkuan keluarga masing-masing. Yang paling penting, sama-sama kita putuskan rantaian COVID-19. Farhana Azwan Ismail, Berita RTM. Polis akan mengeluarkan notis tawaran Antara mesej yang kita terima. Membantu pesakit-pesakit COVID-19. Jangan tolak vaksin, jangan pilih jenis vaksin. Itulah harapan yang telah disuarakan oleh penerima vaksin dalam memastikan diri dan orang lain dilindungi. Selain itu, proses pemberian vaksin yang diyakini dijalankan dalam keadaan teratur serta mampu menjadi platform terutama dalam memulihkan semula sektor ekonomi negara. Apa yang diinginkan setiap oleh masyarakat Malaysia adalah mahu kehidupan kembali semula dalam keadaan normal. Laporan lanjut bersama rakan saya, Mohan Cina Sami. Say no to vaccine. Jangan tolak vaksin. Jangan tolak vaksin. Don't say no to vaccine. Jangan tolak vaksin. Jangan tolak vaksin. Jangan tolak vaksin. Walaupun kita mempunyai hak untuk menolak pengambilan vaksin, tetapi sedarkah kita sebenarnya sedang membahayakan diri, keluarga dan negara termasuk barisan hadapan? Malah, orang ramai tidak perlu ragu atau curiga terhadap jenama tertentu vaksin COVID-19 kerana setiap satu daripadanya dibawa masuk oleh kerajaan melalui tapisan oleh badan yang bertanggungjawab. Tambahan pula, kesemua vaksin yang digunakan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM sudah mendapat kelulusan bahagian regulatori farmasi negara NPRA bagi tujuan program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Malah, semua jenis vaksin yang akan digunakan juga telah disahkan selamat, berkesan dan efektif untuk keseluruhan rakyat Malaysia dalam usaha mencegah pandemik COVID-19 serta tiada keperluan untuk memilih jenis vaksin. Vaksin mana-mana pun benda tu bukan the problem lah. The main issue is kita punya kesihatan lah. Itu yang penting. So apa-apa vaksin ambil je. I think it's better to take vaccine than without because the risk is higher. So that's why I think taking vaccine is much better. Kena COVID lagi bahaya kot dari nak tolak vaksin semua ni. So better ambil dia punya vaksin lah. Tak kisahlah, jangan pilih-pilih. Saya rasa kita kena yakin dengan apa yang dah dikaji oleh researcher semua. Jadi saya rasa semua sama je. Kita jangan memilih. Lebih baik kita divaksin. Seharusnya semua rakyat perlu apply lah untuk vaksin ni sebab kita nak prevent kan daripada COVID ni lebih teruk sekarang. So saya rasa tak patut lah orang lain yang memilih nak vaksin ke tak nak. Seperti yang telah dijelaskan oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, sekiranya sasaran hampir keseluruhan rakyat Malaysia menerima vaksin COVID-19 iaitu sebanyak 80% telah tercapai, maka kerajaan dapat memberi tumpuan sepenuhnya kepada proses pembangunan dan pemulihan semula pelbagai sektor yang terkesan. Pada masa sama, kita perlu elakkan juga penularan berita palsu berhubung vaksin yang semakin berleluasa di media sosial. Sebaliknya, perlu berhubung dengan pihak Kementerian Kesihatan bagi mendapatkan maklumat yang sahih. Anda boleh lihat sendiri berapa ramai rakyat Malaysia yang sedang menunggu untuk mengambil vaksin atau menerima suntikan vaksin. Apa yang menjadi harapan mereka adalah jangan tolak pengambilan vaksin kerana pengambil vaksin merupakan salah satu cara untuk melindungi diri anda dan orang di sekeliling anda, termasuk orang yang anda sayangi. Apapun, kita jangan memilih apakah vaksin yang paling sesuai untuk diri kita kerana semua vaksin di negara ini telah diuji dan telah disahkan oleh Kementerian Kesihatan. Mohan Cina Sami, RTM. Jangan panik atau takut untuk menerima suntikan vaksin COVID-19. Sebaliknya, manfaatkan sepenuhnya peluang yang diberikan secara percuma oleh kerajaan.
Ikuti perincian yang disediakan Muhammad Alif Ashraf Kamanor yang berkongsi pengalamannya di vaksinasi. Masih ramai rakyat Malaysia yang bersifat tunggu dan lihat. Jadi hari ini saya akan tunjuk kepada anda bagaimana cara dan pelaksanaannya ketika saya divaksinasi. Jom. Tinjauan di Pusat Pemberian Vaksin PPV Pusat Perdagangan Dunia Kuala Lumpur WTC KL mendapati orang ramai mula beratur seawal pukul 8.30 pagi bagi menunggu giliran pendaftaran. Namun apa yang menarik, kecekapan pengurusan hanya memerlukan masa sekitar 15 minit sahaja untuk kita bergerak dari peringkat pertama sehinggalah peringkat terakhir. Penerima akan bermula dengan sesi pendaftaran, seterusnya berada dalam stesen penerangan dan konsultasi oleh petugas kesihatan, penerimaan vaksin dan sesi pemerhatian. Kebanyakan yang hadir untuk menerima vaksin hari ini terdiri daripada golongan muda. Namun, warga emas dan ekspatriat yang turut menerima vaksin rata-ratanya sangat berpuas hati dengan pelaksanaan program dari semua petugas-petugas. Pengalaman saya baik, dia betul-betul organize, teliti, semua saya happy lah. Saya gembira dia orang teratur lah, tersusun sekali. Kita jangan mendengar perkataan yang tak baik. Ini untuk kita semua. Apa yang kita buat sekarang ni untuk kebaikan kita semua. Sebab penyakit ni bahaya seluruh dunia. Jadi kita dengan izin Allah, kita berusaha dan menjaga kebersihan. InsyaAllah kita akan terjauh dari penyakit yang bahaya ini. InsyaAllah. Saya pun terkejut juga dengan ketibaan ramai yang datang untuk ambil vaksin. Tapi syukur Alhamdulillah dengan gerak kerja dan kebijaksanaan petugas-petugas berjalan lancar dan saya tak sangka sampai tahap ini saya dah selesai mendapat vaksin. Orang ramai juga diminta membawa pen sendiri bagi melengkapkan borang peribadi yang diminta. Kerisauan dan kegusaran sebelum dicocok memang dirasai. Namun keprihatinan doktor yang bertugas berjaya memberi keyakinan kepada penerima. Bakal menerima vaksin perlu mendapatkan maklumat secukupnya daripada sumber yang sahih. Tiada apa yang perlu dirisaukan, tiada sumber sahih yang mengatakan cocok vaksin anda akan terima akibat yang buruk. Saudara, kalau tidak divaksinasi, risiko untuk kita terkena atau terdedah kepada jangkitan amat tinggi. Tetapi jika sudah dicocok, risiko mungkin berkurangan. Kita perlu menjadi rakyat yang bertanggungjawab kerana ini merupakan usaha ke arah kebaikan selain memberikan sokongan dan memberi contoh yang baik kepada yang lain dalam kita sama-sama menentang COVID-19. Muhammad Alif Ashraf Kamanor, Berita RTM. Nasihat berulang kali ini telah lama dititipkan seawal kita dikejutkan dengan penularan COVID-19 di negara ini. Ingat, elakkan 3S. Elakkan kawasan yang sesak, sempit dan sembang dengan jarak yang dekat. Selain itu, amalkan 3W, iaitu kerap mencuci tangan dengan air dan sabun, memakai pelitup separuh muka di tempat awam atau jika bergejala dan mematuhi amaran dari pihak berkuasa yang lebih berkonsepkan peringatan. Patuhlah kepada SOP sebagai norma baharu kehidupan kita. Jangan main-main, jangan berdegil kerana COVID itu benar. Polis akan mengeluarkan notis tawuran kompak. Itu antara mesej yang kita hari-hari sepanjang tempoh kita berjelasan membantu pesakit COVID-19